Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku Hasfi. Hari ini apa yang aku mau ceritakan? Hari ini aku mau ceritakan tentang bagaimanakah Anda mau cek tayar kendaraan Anda. Yes, banyak case yang selalu dilaporkan bahawa apabila kita ni membeli tayar, kita selalu nak kelentong dengan kedai tayar lah. Tayar tu tayar korek lah, tayar lama lah, tayar yang dah luput lah dan sebagainya. So bagaimanakah kita cek tayar kita tu seketika kita membeli tayar yang baru? Kadang-kadang tayar baru tu dia bukan betul-betul baru pun, dia macam nampak dibarukan, padahal dia sebenarnya tayar lama ataupun tayar second hand yang bekas orang pakai. So macam mana kita mau cek tayar tu? Stay tuned. So first thing first, apa yang kita perlu buat ketika membeli tayar baru? Kita kenalah cek kod tayar kendaraan. Setiap tayar, tidak kira murah, mahal, second hand, baru, tidak kira tayar apa jenis kendaraan pun, dia mesti ada kod tayar tu. Jadi kita ni kena pandailah baca kod tayar tu sendiri. Di kod tayar tu dia ada beberapa tulisan lah. Contoh dia tulis 205/65/R17 contohnya. So 205 tu bermaksud lebar tayar tu. Lebar tayar tu berapa? Maknanya lebar dia antara tayar tu berapa lebar dia. So dia pakai milimeter lah, maknanya 205 milimeter. Lepas tu yang /65 contohnya tu, okey, adalah dia punya ketinggian tayar tu. Ataupun kalau kita tengok dari tepi, dia tebal lah. Ketebalan tayar tu, dia punya ketinggian tayar tu antara jarak rim dan las menyentuh tanah tu lah. Seterusnya pula R17 contohnya adalah, R tu bermaksud radial. Tayar zaman sekarang ni dia banyak menggunakan teknologi radial. Tu yang kita tengok tayar kita tu, dia macam yang kempis ya. Kita isi banyak angin, cukup dah ni. Pam angin di Petronas tu tet balik-balik, tapi macam tu juga bentuk dia. Sebab dia memang macam tu. Sebab radial tayar ni dia memang bentuk tayar dia macam tu. Jadi apabila di tayar tu ada tulisan R, maknanya tayar tu tayar radial. Dan 17 tu adalah diameter size rim anda. So kalau anda pakai rim 16, dia akan tulis 16 lah. Kalau anda pakai 17, dia akan tulis 17 lah. Okey, lepas tu kalau anda tengok di tayar tu, dia ada huruf. Dia ada huruf Y, dia ada huruf Z, dia ada huruf beberapa huruf lah. So huruf tu mewakili kelajuan tayar tu boleh pergi. Contohnya huruf Y. So huruf Y ni dia boleh pergi sampai 300 km sejam. Contoh kalau S pula, dia hanya boleh pergi sampai 180 km per jam. So anda kena tengoklah juga huruf ni. Lepas tu dia ada tulis tu seperti contoh macam R17 tu, dia ada sebelah tu dia ada angka lagi. Okey, contoh 94. So nombor itu adalah dia punya had bebanan tayar tu boleh tanggung. Dan huruf sebelah tu itulah berapa kelajuan tayar tu boleh pergi. So tayar ni dia ada had kelajuan dia. So kalau anda pergi lebih daripada had kelajuan dia, automatically risiko untuk anda accident ataupun anda mati ataupun anda mengalami musibah sangatlah tinggi. Sebab tayar tu dia boleh tercabut kerana had melebihi had kelajuan yang dia boleh tanggung. So kalau anda ni jenis yang suka bawa laju, yang jenis suka sampai 200 lebih km per jam, belilah tayar yang memang dia boleh sampai had kelajuan tu lah. Sebab takut membahayakan diri anda sendiri. So seterusnya pula, yang kedua adalah, selepas itu pula anda kena cek di tepi tayar tu jugalah. Di tayar tu juga dia akan ada tulis contoh angka. Dia ada 4 angka. Dia wajib ada 4 angka je lah. Okay, wajib ada 4 angka. So contoh dia tulis tu 0121. So 01 tu adalah minggu dia. Tidak kira lah dia tulis 14 ke 25 ke, dia bukan hari bulan, dia bukan bulan dia adalah minggu. Contoh dia tulis itu 1/01/21, maknanya dia buat di minggu pertama tahun 2021. Okey, contoh dia buat minggu ke-15 tahun 2021, maknanya
dibuat pada minggu ke-15 2021 lah. Okey. So itu adalah angka tu anda kena cek. Sebab info tambahan, tayar ni dia hanya boleh bertahan selama 5 tahun saja. Dia tidak boleh bertahan lebih daripada 5 tahun lah. Kalau lebih mungkin daripada 5 tahun mungkin dia akan rosak, mungkin dia akan kembung, mungkin dia akan ada masalah lah. Dia akan kembung lah, selalunya kembung. So tayar ni dia hanya boleh 5 tahun. Itulah kenapa kalau anda beli tayar second hand sekalipun, anda kena cek betul-betul tarikh ni. Biarlah nanti dia bagi kau tayar tahun 2008, mampu kan. Walaupun tayar tu second hand ni murah, tapi dia still berharga juga kan. So carilah tayar yang betul-betul yang boleh yang belum 5 tahun. Maknanya mungkin baru 4 tahun. Ataupun cari kalau boleh lagi baru, ada yang lebih murah, cari yang itu. Dan anda kena tengoklah juga. Dan lagi satu, tayar ni dia ada kadang-kadang dia tayar korek tau. Tayar korek ni sebenarnya tayar yang dia bukan tayar baru pun. Dia dorang korek, ada pisau khas dia, mungkin dia korek tayar tu. Dan macam mana anda mau cek tayar tu tayar korek? Ini pendapat saya sajalah. Okey, pendapat saya, anda tengok bunga tu, ataupun saya panggil bunga lah, bunga tayar tu betul-betul. Kalau anda tengok bunga tayar tu, dia macam tidak sekata. So kalau dari kilang, mesin yang buat memang sekata habis. Kau tengok memang sekata habis. Tapi yang ini tidak, dia macam lari-lari. Mungkin dia punya garisan-garisan tu lengkang-lengkok ke apa. Dan lagi satu, kau kena cek tread tires tu. Tread tires ni dia macam adalah satu indikator lah. Maknanya kalau contoh tayar tu dia sama dengan indikator tu, maknanya tayar tu sudah tak boleh pakai lah, nipis sangat. So apabila kalau kau tengok tanda tu tiada, mungkin kemungkinan tayar tu adalah terkorek. So dia korek kan. So sekali dengan benda-benda Allah tu hilang lah. Jadi apabila benda tu hilang, anda boleh tengok dekat tayar tu. Kalau tiada benda tu, mungkin tayar tu tayar korek. Dan anda kena tengok juga di tepi tayar tu, macam saya bagi tahu tadi, tarikh tayar tu dibuat. Kalau anda tengok tarikh tayar tu dibuat dah lama sangat, memang tayar korek lah tu. Anda tahulah, mungkin dia tak terjual ataupun sebagainya, boleh jadi juga. Tapi kalau boleh, anda cek dua benda tu tah. Dua benda tu. First, tayar tu punya bunga. Kedua, indikator tu. Kalau indikator tu hilang, sebab kalau dia dah korek tayar tu, memang tayar tu kau tengok ada bunga balik. Tapi tayar tu jadi sangat nipis dari biasa. So mungkin dia boleh pecah dan sebagainya lah. So itulah kenapa pentingnya anda kena cek tayar tu betul-betul sebelum anda membelinya. Okey. So itu saja dari saya. Okey. So itulah beberapa tips sikit sangat ya sebelum anda membeli tayar yang baru. So kalau ada saya tertinggal kah, saya apakah, boleh perbetulkan saya. So ini apa yang saya tahulah. So terima kasih kerana yang menonton, yang telah subscribe, terima kasih. So itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.